Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrini bin Jeffrey, nombor metrik AA192083. Pada pembentangan kali ini, saya akan menerangkan tentang kronologi kes. Pada 23 Oktober 2013, seorang pegawai bank telah menemui ajal dalam keadaan menyayat hati apabila mukanya pecah selepas ditembak oleh pengawal keselamatan premis tersebut. Yang sebelum itu, suspek telah memaksa mangsa membuka peti besi untuk melarikan sejumlah wang. Kejadian pada jam 6.20 petang di Jalan USJ Central 2 berlaku apabila mangsa Nur Azita Abu Talib 37 tahun telah diarahkan membuka peti besi yang berisi wang di bank berkenaan. Mangsa merupakan ibu kepada 2 cahaya mata dan telah bekerja di bank tersebut selama 16 tahun. Difahamkan ketika kejadian terdapat 5 pekerja di bank tersebut termasuk mangsa dan suspek. Sebelum kejadian, mangsa sempat menelefon suaminya Irwan Kamarudin 37 tahun dan tiada siapa menyangka itulah panggilan terakhir daripada isteri tersayang. Panggilan singkat Nur Azita yang beri ia benar hendak tahu sejauh mana kasih suaminya. Rupanya petanda ajal wanita itu hendak pergi buat selama-lamanya. Abang masih sayang saya? Begitu pertanyaan Nur Azita dan berkali-kali dia mengulangi soalan itu menerusi panggilan telefon kepada suaminya sekitar jam 5 petang, kira-kira sejam sebelum dia ditembak oleh perompak. Suaminya menjawab dia menyayanginya seperti mereka mula berkahwin dahulu. Sebelum menamatkan panggilan, suami mangsa berpesan supaya mangsa memandu pulang ke rumah dengan berhati-hati kerana mangsa rabun dan kebetulan hari tersebut hujan akan menyukarkan mangsa untuk memandu. Namun, selepas panggilan pertama itu, suami mangsa sekali lagi telah menelefon mangsa untuk mengetahui sama ada mangsa sudah pulang ke rumah atau masih di pejabat. Malangnya, panggilan ini tidak dijawab oleh mangsa. Tidak lama selepas itu, suami mangsa telah menerima satu panggilan telefon dari pihak bank, namun pengurusan bank berkenaan tidak memaklumkan apa yang berlaku, sebaliknya mengarahkannya segera ke bank berkenaan. Dia telah bergegas ke bank itu namun tidak mengesyaki apa yang berlaku dan terkejut selepas dimaklumkan kejadian sebenar sebaik saja tiba di lokasi kejadian. Sejurus mengetahui insiden berkenaan, suami mangsa berada dalam keadaan terkejut dan ibarat kehilangan separuh jiwa kerana amat menyayangi isterinya. Bagi dirinya, Nur Azita disifatkan sebagai seorang yang agak pendiam namun sangat baik hati dengan orang lain dan tidak menyangka mangsa terkorban secara kejam di tangan perompak. Dia sudah 13 tahun mendirikan rumah tangga bersama arwah dan dikurniakan 2 cahaya mata bernama Nonisa Nabilah 12 tahun dan Muhammad Hazimi 8 tahun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq bin Nosam, nombor matriks AA191930. Saya akan membentangkan siasatan kes dan suspek utama. Sejurus berlakunya insiden itu, Timbalan Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Rahim Jaafar pada tahun 2013 berkata pihaknya sedang berusaha mengesan penjenayah terbabit dengan menyebarkan gambar suspek di merata tempat dan berpesan supaya orang ramai berhati-hati kerana suspek masih bersenjata dan segera menyalurkan maklumat jika mengetahui lokasi suspek. Pihak polis masih belum dapat memastikan jumlah wang yang dilarikan suspek dan berkemungkinan bernilai ratusan ribu ringgit. Kes itu telah disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat mangsa juga telah dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk dibedah siasat. Seluruh rakyat Malaysia turut merasai kekejaman yang berlaku apabila rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan perompak berkenaan tergamak menembak mangsa meskipun mangsa langsung tidak melawan. Ahli keluarga mangsa menyifatkan insiden tersebut sebagai tindakan kejam. Suasana pilu dan sedih menyelubungi kampung halaman sebaik jenazah Allahyarham tiba kira-kira jam 7 malam menggunakan kenderaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu kira-kira jam 7.15 malam untuk disemadikan. Suspek utama dalam kejadian rompakan ini merupakan pengawal keselamatan dan telah melarikan wang tunai berjumlah RM450,000.
mengenai identiti sebenar suspek yang menggunakan nama Ardi Hamzah itu. Perkara berkenaan masih dalam siasatan dan maklumat awal mendapati suspek berkemungkinan menggunakan kad pengenalan palsu. Namun begitu, polis sedang menunggu pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Akaun Facebook dipercayai milik Ardi Hamzah telah menjadi perhatian orang ramai. Laman berkenaan yang menggunakan nama Ardi Ode Putra Katela itu menggunakan gambar profil mirip wajah suspek yang diedarkan polis sejurus pembunuhan. Polis yang turut memantau percaya bahawa akaun Facebook terbabit milik suspek. Berdasarkan bahasa digunakan pada status dan kebanyakan komen dalam laman itu menunjukkan akaun terbabit berasal dari Indonesia, sekaligus menguatkan lagi kenyataan polis sebelum ini bahawa suspek berasal dari Sulawesi, Indonesia. Dalam usaha memburu suspek, polis telah menahan 3 individu termasuk isterinya pada hari kejadian kerana dipercayai turut bersubahat dan menemui wang tunai RM30,000. Jabatan Pendaftaran Negara JPN turut mengesahkan suspek terbabit menggunakan MyCard palsu berdasarkan nombor dokumen itu tidak wujud dalam sistem maklumat jabatan itu. Pihak polis menolak andaian bahawa suspek sudah lolos ke negara jiran dan menjelaskan suspek dipercayai masih berada di sekitar Lembah Kelang. Ia berdasarkan kawalan ketat di semua pintu sempadan sama ada laluan tikus atau laluan utama, sekaligus menghalang buruan polis itu meloloskan diri. Pada 30 Oktober 2013, polis telah mengklasifikasikan suspek sebagai penjenayah berbahaya kerana memiliki senjata pump gun. Pasukan khas Polis Bukit Aman juga telah bekerjasama dengan polis di setiap negeri termasuk anggota keselamatan yang menjaga sempadan negara bagi memastikan suspek tidak dapat meloloskan diri. Kumpulan syarikat M-Bank juga telah menamatkan serta-merta perkhidmatan firma keselamatan kawalan Prima Sendirian Berhad di semua cawangan bank, anak syarikat dan insurans milik kumpulan itu. Susulan kejadian tragik ini, Kementerian Dalam Negeri KDN mendapati syarikat pengawal keselamatan terbabit telah melakukan beberapa kesalahan termasuk menggaji pendatang asing tanpa izin dan individu yang mempunyai rekod jenayah. Atas kesalahan itu, KDN telah membatalkan lesen syarikat keselamatan itu pada 25 Oktober 2013 kerana melanggar beberapa syarat termasuk tidak membuat tapisan keselamatan terhadap petugas selain melanggar syarat Akta Agensi Pengendalian 1971. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizur Ridwan bin Muhammad Hisam dan nombor matrik saya ialah AA190636. Saya akan membentangkan mengenai penangkapan dan pendakwaan terhadap suspek. Pada awal pagi 10 November 2013, suspek yang dikendaki polis bagi kes rompak dan tembak ini berjaya dibekas di Kota Tinggi. Menurut kenyataan rasmi yang dikeluarkan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, pasukan cantas khas Polis Diraja Malaysia berjaya menangkap suspek di Kampung Beluko, Kota Tinggi pada jam 7 pagi. Pihak polis percaya bahawa kes ini akan berjaya diselesaikan dengan penahanan suspek utama tersebut. Suspek telah ditahan reman selama 7 hari bermula hari dia ditangkap. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Mahkamah Petaling Jaya dan suspek disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek yang memakai t-shirt berwarna hitam dan berseluar jeans biru dibawa ke Kompleks Mahkamah Magistrate pada jam 3.17 petang. Suspek dikawal ketat oleh lebih 10 anggota polis bersenjata dibawa ke Mahkamah Magistrate dengan tangan digari. Suspek kemudian dibawa keluar pada jam 3.40 petang dengan kereta polis dan diiringi 5 kereta polis yang lain. Pada 19 November 2013, suspek yang juga merupakan warga Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate. Laode Rasila Adi, 36 tahun, dituduh membunuh Nur Azita di cawangan M-Bank di USJ Central Subang Jaya antara jam 6 hingga 6.30 petang pada 23 Oktober 2013. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan.
La Ode juga menghadapi tuduhan kedua melakukan kesalahan rompakan dan didakwa melepaskan tembakan menggunakan pump gun dengan niat untuk membunuh Nur Azita. Kesalahan di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api 1971. Seksyen ini juga memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan walaupun tidak menyebabkan kecederaan. Tertuduh mengangguk kepalanya apabila ditanya jika dia memahami tuduhan terhadapnya. Tiada pengakuan direkodkan dan Magistrate Elena Hong Zilan telah mengarahkan pemindahan segera kes itu ke Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas membenarkan permohonan pemindahan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azhari Harun. Tertuduh tidak diwakili peguam. Selepas itu, pada 15 Ogos 2014, Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas bekas pengawal keselamatan embeng itu. Hakim Datuk Atta Tahir berpuas hati bahawa pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pada 29 Julai 2015, Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh. Keputusan itu diputuskan panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Azia Ali. Pada 29 Februari 2016, Mahkamah Persekutuan juga telah mengekalkan hukuman gantung terhadap tertuduh yang melakukan jenayah kejam ini. Panel 5 hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif telah sebulat suara menolak rayuan La Ode selepas berpuas hati bahawa terdapat bukti yang mencukupi bagi mengekalkan keputusan Mahkamah Shah Alam sebelum ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.